Kalau cerita pasal kerjaya musim pandemik ni, sebenarnya saya tengok ramai kawan-kawan saya pun ada buat inisiatif lain. Kalau daripada sebelum ni mungkin bidangnya bidang office gitu kan, perbankan. Tiba-tiba musim PKP jual makanan. Tapi apa pun semuanya dilakukan untuk kelangsungan hidup. Kita faham, tak ada masalah pun semua tu. Kalau kita ada bakat tu, apa salahnya kalau kita gunakan, Zack? Betul, kena dengan topik kita hari ni. Apa-apa pun janji kerja. Janji kerja. Janji kerja. Baik, dan sekarang ni dalam talian kita ada seorang yang luar biasa juga. Tetamu kita ni Muhammad Zamin Zakaria, merupakan seorang usahawan yang juga struggle waktu PKP ni. Assalamualaikum Cik Zamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Cik Zamin sihat Sihat, Alhamdulillah. Cik Zamin, nak tahu dulu sebelum tu, pekerjaan sekarang dulu nak tahu. Sekarang membuat bisnes apa? Sekarang ni kat rumah sebab saya buat bidang masakan lah, masakan online. Maksudnya masak di rumah, based on orang order, lepas tu hantar. Tapi sebenarnya mungkin kalau yang orang tengok ni kan, mungkin ni chef kot ataupun ada catering. Tapi sebenarnya Cik Zamin ni sebenarnya dulu adalah seorang pramugara Betul. Betul. Jadi lepas tu jadi wedding planner. Betul. Daripada pramugara ke wedding planner, dan kenapa sekarang Cik Zamin memilih kerjaya dan bidang ni? Adakah mengikut trend ke, ataupun sebenarnya ada benda atau perkara yang Cik Zamin sendiri nak achieve? Okey, sebenarnya daripada jadi pramugara, lepas tu jadi wedding planner, jadi fashion designer, lepas tu sekarang berniaga online, berniaga makanan dekat rumah semua. Sebenarnya bukannya sebab ada dorongan apa-apa, sebenarnya itu adalah semuanya atas kelangsungan hidup dan sebab nak bayar bil lah. Okay. Nak tahu sikit sebanyaklah latar belakang semasa Cik Zamin bekerja sebagai seorang fashion design dan juga wedding planner tu kan. Berapa lama jadi seorang fashion designer dan juga wedding planner, dan apa antara event-event pernah dilakukan tu? Okey, sebenarnya saya terlibat secara tak langsung. Maksudnya secara consider sebagai second job. Maksudnya waktu itu saya masih kerja sebagai pramugara. Jadi waktu saya cuti, waktu saya tak ada kerja, tak buat kerja, maksudnya masa tengah off duty lah, saya buatlah kerja fashion, buat jadi wedding planner semua. Okey, antara event yang saya dah buat tu maksudnya untuk koleksi raya. Kalau ikutkan yang orang kenal lah, wedding Fitri Raya. Ya, wedding Fitri Raya saya yang handle, wedding Ramzan Sauti pun saya yang buat semua. Faham. Okey Zamin, kita pun dapat diberitahu juga kan, selain daripada fashion design dengan wedding planner ni juga, Zamin juga sambung kerja dekat pasar malam. Lepas tu involvekan diri dengan kulineri dan sebagainya kan. Jadi sebenarnya apa yang mendorong Zamin untuk membuat macam-macam kerja ni? Sebenarnya macam ni, kalau hidup kat KL ni, kalau hidup untuk satu kerja memang tak tahu dah cukup sebenarnya. Tapi sebenarnya kerja ni bukan untuk cari duit semata-mata. Sebenarnya untuk pengalaman, untuk kelangsungan. Maksudnya sebagai backup untuk apa yang kita buat sekarang lah. Faham. Maksudnya supaya saluran pendapatan tu berterusan lah Cik Zamin. Berterusan. Kalau satu sumber terhenti, ada sumber lain. Satu yang terhenti, ada sumber lain. Maksudnya kita tak terkejut dengan apa yang terjadi. Maksudnya kalau ada satu halangan untuk satu kerja tu, maksudnya kita tak boleh buat sekarang. Lepas tu, kalau tak boleh buat yang ni, kita buat yang ni. Kalau tak boleh buat yang ni, tak boleh buat yang ni. So maksudnya kalau kita semua benda tak boleh buat, kita explore benda baru lagi. Jangan berhenti. Faham. Ni dekat situasi meniaga pasar malam ni Cik Zamin ni, ada dalam video kita sekarang ni. Macam-macam menu ada dijual tu. Berembun tu. Ni masak sendiri ke Zamin? Saya masak sendiri, saya pasang kemah sendiri, saya berniaga sendiri. Allah, berbakat betul ni Cik Zamin ni. Ya. Zamin, tapi nak tahu jugalah, kita cakap pasal kalau habis satu kerja tu, peluang tu, kita cuba move on ke pekerjaan yang lain kan. Kadang-kadang ada orang yang dia stuck terlalu lama kat satu pekerjaan tu, bila dia kehilangan kerja tu, dia seperti tak tahu hilang nak arah ke mana, nak buat apa. Jadi macam mana Cik Zamin sendiri daripada kehilangan satu sumber pendapatan tu, tiba-tiba datang inspirasi untuk buat yang ini, nak buat yang itu, macam mana? Dan macam mana boleh ada semangat tu? Saya sebenarnya berpegang pada prinsip selalu prepare for worse. Maksudnya apa-apa yang kita buat kerja sekarang ni jangan terlalu selesa. Maksudnya ada berbagai-bagai sebab untuk kita hilang kerja, untuk kita tak boleh buat kerja tu. Maksudnya selalu prepare. Maksudnya kalaupun kita tak buat sekarang, kita kena ada info pasal benda-benda lain juga. Maksudnya
macam contoh saya jadi wedding planner sekarang. Tiba-tiba katakanlah saya tak boleh nak meneruskan bidang wedding planner. Tak, maksudnya saya tak nak terjatuh dari tempat tinggi. Kalau nak jatuh Wow. dah. Sakit tu tak terasa sangat dah. Wow. Inspiring. Jadi maksudnya selalu prepare, selalu explore. Kalau saya pergi pasar malam, sebelum saya berniaga pasar malam, saya tengok orang berniaga. Oh, dia berniaga macam ni. Walaupun masa tu saya tak pernah planning pun saya nak berniaga pasar malam. Tapi saya ambil tahu pasal orang yang berniaga pasar malam tu apa, orang yang berniaga buah macam mana, orang berniaga makanan macam mana, orang berniaga pakaian macam mana. Maksudnya kadang-kadang tengok orang berniaga online. Oh, macam mana you berniaga online, walaupun kita tak buat sekarang, tapi at least benda tu dah ada dalam otak kita lah. Jangan kita buat satu kerja tu kita dah tak pandang kiri kanan dah. Maksudnya kita nak ambil tahu. Tapi kan Zamin, okey, sebab Zamin punya bidang ni daripada fashion design kepada wedding planner, dia skop tu kalau kita tengok lari jauh tu ke pasar malam tu. Memang kalau kita keluar kita tengok banyak peluang yang ada, tapi kenapa memilih untuk berniaga di pasar malam berbanding dengan peluang-peluang lain? Okey, untuk tempoh pandemik lah, saya khusus pada tempoh pandemik saya kena cari pendapatan yang instant. Maksudnya on the spot punya income. Saya tak boleh buat satu kerja yang pendapatan dia tu kena tunggu lama atau apa. Sebab saya kena selalu ada menjana pendapatan setiap hari. Saya tak boleh nak tunggu. Maksudnya kalau macam saya berniaga pasar malam ni, benda yang saya boleh buat hari-hari, ataupun bila wedding tu dah boleh start balik atau apa semua, saya boleh stop benda ni. Saya tak ada komit dengan mana-mana pihak. Faham. Sebab tu saya buat sendiri semua. Tapi Zamin, ada tak nak kongsikan dengan kita penonton Borak Kopitiam semua kisah-kisah menarik yang boleh dijadikan iktibar sejak kita berdepan dengan situasi yang begitu sukar macam ni? Mungkin ada cerita-cerita yang Zamin boleh kongsikan dengan kita. Kalau pasal wedding, pasal fashion tu, saya rasa tak payah share lah kot, sebab itu benda biasa je bagi saya. Tapi benda yang baru yang saya nak share kat sini adalah pasal berniaga pasar malam dengan pasal berniaga dari rumah, masak sendiri, buat sendiri apa semua. Maksudnya benda ni benda baru bagi saya. Basic memasak tu of course lah saya dah ada sikit-sikit sebanyak, tapi kena enhance sikit lagi lah. So saya belajar dengan kakak-kakak saya, adik-adik saya macam mana nak masak itu, macam mana masak ini. So jadinya pengalaman yang paling saya rasa macam best nak share adalah bila berdepan dengan keadaan cuaca waktu berniaga, hujan lebat, macam mana saya nak angkut barang, basah kuyup, itu yang semua saya tak pernah buat selama ni. Macam mana saya nak prepare makanan, sebab saya bukannya orang expert masak tau. Jadi saya belajar nak prepare bila, pukul berapa, sampai saya daripada malam bawa ke pagi saya tak tidur tau. Wah, yelah, nak kena prepare semua kan. Sebab kita nervous, kita nak make sure benda yang kita buat tu okey, sedap, orang terima semua. Yalah, tambah-tambah bila melibatkan nak beri makan kepada orang kan, Zamin kan? Kita nak bagi makan ke orang, yang tu paling kena jaga lah. Dia bukan macam baju balik altar-altar lepas tu. Orang dah rasa sekali dah time tu tak tahu kan. Time tu terutama sekali kebersihan, rasa dia semua tu kena jaga walaupun dia pasar malam. Okey, Zamin, macam Zamin yelah seorang pramugara, kemudian beralih ke wedding planner, fashion designer dan sebagainya, dan sekarang berniaga di pasar malam. Bagaimana pula dengan ramai orang yang terkesan tapi dia malu dan tak mahu buat kerja-kerja yang macam Zamin buat ni? Mungkin Zamin boleh nasihatkan sikit. Sebab apa? Diorang mungkin nak kata takut dengan kata-kata orang ke apa ke. So, ada nasihat tak yang Zamin boleh berikan kepada mereka-mereka ni? Okey, kalau bab tu saya berpegang pada kata-kata mak saya, kalau malu tu untuk satu hal je dalam hidup ni. Malu adalah bila kita buat benda salah, ataupun malu bila kita buat benda yang terlarang. Selain daripada itu, buat apa nak malu? Sebab yang bayar bil kita, yang nak hadap komitmen tu kita. Lagipun nak malu buat apa? Sebab semua orang pun hidup dalam norma baru. Tak ada siapa lah sebenarnya nak fikirkan apa yang kita buat sebenarnya. Betul. Dalam situasi sekarang kan, faham keadaannya tu, orang tak kisah janji kita bekerja cari duit untuk kelangsungan hidup. Janji halal. Mungkin kalau ada orang mungkin nak bertanya-tanya, mungkin ada juga yang nak order pesanan makanan ke kan, ada social media boleh dikongsikan, Zamin? Untuk sekarang ni social media saya tu boleh follow IG saya dekat Zamin Zawani, Zamin Zawani dekat IG saya lah. Faham. Apa yang saya buat kat situ. Alright, terima kasih Zamin. Semoga segala perkongsian Zamin ni akan memberi inspirasi kepada mereka di luar sana seperti kita juga. Betul. Rasa macam, orang hebat macam ni pun sekarang
Yelah, norma baru kan. Jadi semoga dipermudahkan segala urusan Zamin, insya-Allah. InsyaAllah. Sama-sama kita. Stay safe Zamin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, Hefni, nak tahu tak bila saya dengar Zamin cakap ni kan, saya teringat satu benda. Apa tu? Ada mentor saya pernah cakap kepada Okey, saya. apa Dia yang kata apa? disampaikan? Dia kata nak bangun, bangun, nak tidur, tidur. Kalau nak buat sesuatu, buat sungguh-sungguh. Kalau tak nak buat, tak payah buat. Jadi Saya terus macam, ya Zain Allah. ambil yang mana tu? Saya ambil semua. Nak bangun-bangun, nak tidur-tidur, so tidur. Ingatkan ambil yang ujungnya. Tak payah buat. Tak ada mood, tak payah buat. Baik, okey. jadi guys, macam biasa mood kita janji kerja.